Okey, boleh. Macam mana naik tangga, okey? Penat naik tangga? Saya naik tangga. Tengah sakit perut naik tangga. Okey, jom. Lambat lagi tadi. Ya Allah, kecoh ni, bising. Salah buku. Buku apa bawa? Siapa? Oh, besok. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panas tak? Oh, panas sangat ya? Ah, 472. Okey, jom. Masih bincang tentang apa? Oh, okey. Binatang yang halal dimakan, air kencingnya juga suci ya, untuk diminum. Okey, baik, kita lihat ya sikit di sini. Ibnul Munzir berargumentasi dengan kaedah bahawa pada asalnya segala sesuatu itu suci hingga datang dalil sahih yang menyatakannya najis. Dia juga berkata siapa saja yang mengatakan bahawa hukum ini hanya dikhususkan untuk orang-orang Oraniun atau Ukal, maka telah berpendapat salah. Sebab hukum dinyatakan khusus terhadap sesuatu atau seseorang apabila telah ditetapkan berdasarkan dalil dan dalil atas kesuciannya berupa sikap para ulama yang membiarkan orang-orang memperjualbelikan kotoran kambing di pasar-pasar.
dan pembolehan mereka terhadap penggunaan air kencing unta untuk pengobatan orang-orang dari dahulu sampai sekarang tanpa ada yang mengingkarinya. Okey, jadi pada minggu lepas kita bincangkan ketika Oraniun dan Okal mereka ni sakit apa? Sakit apa? Demam panas? Demam panas? Betul ke tak tahu? Perut boncit? Severe dehydration? Sakit kuning pula? Mana satu? Sakit kuning ke? Bukan je lapar ke? Dia tak cakap lapar. Masuk angin pula. Jangan awak tengah sakit perut. Kurang zat. Okay lah, yang penting dia kekurangan makanan, dia lapar, perut dia masuk angin, kulit dia kekuning-kuningan. Kesan saya kenapa? Oh, perut tengah tak apa, okey. Jangan risau. Selagi saya boleh berdiri, boleh bercakap okey lah tu. Kalau saya dah terbaring, itulah. Demam panas pun boleh juga. Maknanya dia ada macam-macam lah penyakit dekat Okal dan orang ni. Jadi bila mereka jumpa dengan Nabi tu, mereka minta nak minum susu. Nabi tak ada. Nabi tak ada susu tu, jadi Nabi kata apa? Pergi ke tempat pengembalaan unta tu kan. Jadi ambil unta betina. Ambil susu unta betina. Apa? Budak ni ambil susu unta betina tu, minum. Okay, jadi mereka pergi ke tidak? Pergi. Mereka pergi ikut pengembala unta Nabi SAW. Jadi kita faham macam ini. Daripada situ kita kata apa? Air kencing unta suci. Sebab apa? Nabi yang suruh minum. Kemudian daripada situ keluarlah kias. Kita dah bincang ini minggu lepas kita bincang. Kias menyatakan bahawa jika air kencing unta suci untuk diminum, maka setiap binatang yang halal dimakan, air kencingnya suci untuk diminum. Jadi kias mengambil pendekatan yang begitu bila disebutkan tentang kenapa dia terbalik? Okay. Ini perintah Nabi kepada siapa tadi? Oraniun dengan Okal. Okey. Jadi daripada sini bila Nabi SAW perintahkan kepada mereka untuk minum, maka kita dapati bahawa air kencing unta ini suci. Okey. Jadi ada di kalangan para ulama yang lain, mereka mengkiaskan daripada hukum ini, mereka kata setiap binatang yang halal dimakan.
Air kencingnya juga suci. Okay, jadi ini berdasarkan kepada kias. Kias kepada apa? Kepada air kencing unta tadi. Kemudian pada perenggan yang terakhir kita bincang hari itu. Kata apa? Jumhur ulama termasuk siapa? Imam Asy-Syafi'i. Okey. Adakah mereka setuju dengan pendapat ini? Tak, mereka kata apa? Najis. Okey, 1, 2, 3. Sekarang kita masuk pada perbincangan Ibnul Munzir. Okey. Ibnul Munzir dia kata macam ini. Tadi dia kata mana tadi? Tadi dia kata kaedah bahawa berakumulasi dengan kaedah bahawa pada asalnya segala sesuatu itu suci hingga datang dalil sahih yang menyatakan najis. Jadi sekarang dalil kata suci ke najis? Hadis yang kita baca ni dalil, saya tanya dalil. Hadis tadi kita baca tentang Nabi suruh minum air kencing unta tu, ia menunjukkan najis ke suci? Suci. Maknanya dalil asal menunjukkan air kencing unta tu suci. Okey, baik. Kita pegang dulu Sebab tu dia kata apa? Kaedah bahawa asalnya segala sesuatu itu suci. Jadi asalnya suci. Sehingga ada dalil yang kata ia najis. Sekarang ada dalil tak kata air kencing unta tu najis? Belum jumpa. Tak ada dalil kata air kencing unta tu najis. Ini je dalil ni. Okay, dalil ni dia kata. Sebab tu Ibn Munzir kata apa? Kita tak boleh nak kata air kencing unta tu najis. Sebab apa? Tak ada dalil yang kata sedemikian. Sebab apa? Dalil asalnya ialah mengatakan ianya suci. Baik, seterusnya. Siapa saja yang menyatakan bahawa hukum ini hanya dikhususkan untuk orang-orang Oraniun atau Ukal. Jadi ada pendapat ulama kata, okeylah kita kata kes ni kan berlaku kepada Oraniun dengan Ukal. Maka khususlah untuk Oraniun dengan Ukal saja. Bukan untuk kita. Ada pendapat yang kata begitulah. Jadi Imam Ibn Munzir dia tak setuju dengan pendapat itu. Dia kata siapa saja yang berpendapat sedemikian, dia kata telah berpendapat dengan pendapat yang salah. Okay? Kerana apa? Sebab hukum dinyatakan khusus terhadap sesuatu atau seseorang apabila telah ditetapkan berdasarkan dalil yang khusus juga. Tapi dalil tak tunjukkan ianya khusus. Dan dalil atas kesuciannya berupa sikap para ulama yang membiarkan orang ramai memperjualbelikan kotoran kambing di pasar-pasar dan pembolehan mereka terhadap penggunaan air kencing unta untuk pengobatan orang ramai dari dahulu sampai sekarang tanpa ada mengingkarinya. Jadi Ibn Munzir kata apa? Para ulama mereka tak larang pun orang jual beli air kencing unta tu, hatta ada orang konsum, dia tak larang pun. Mereka biarkan saja. Kan? Jadi pendapat Imam Ibn Munzir ni dia kata apa? Okey. Ada kan dia kata pendapat kata hadis untuk Oraniun atau Ukal. Kata salah. Kenapa dia kata salah? Sebab para ulama tidak mengingkari perbuatan menjadikan air kencing itu sebagai ubat. Okay.
Okey, jadi ini pendapat Imam Ibn Arabi lah tentang kes ini. Tapi kita lihat di situ, dia kata, menurut saya ni maknanya menurut kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata argumentasi itu lemah. Maknanya pendapat Ibn Arabi ni lemah. Imam Ibn Hajar kata pendapat ni lemah. Kenapa lemah? Dia terangkan dekat situ. Okey. Dia kata macam ni. Kerana perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama tidak wajib diingkari. Oleh kerana itu, sikap para ulama yang diam tidak mengingkari hal-hal tersebut tidak cukup untuk dijadikan dalil bolehnya menjual dan memanfaatkan air kencing haiwan itu. Apatah lagi dijadikan dalil untuk menganggapnya suci. Bahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang baru saja disebutkan di atas. Riwayat ini dengan jelas menunjukkan bahawasanya segala jenis air kencing adalah najis. Faham? Apa dia kata tadi? Mm-mm. Mm-mm. Setiap air kencing itu najis. Hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Dekat mana kita baca? Ya, hadis Abu Hurairah tu di mana? Kat mana? Hadis Abu Hurairah tu dekat mana kita baca? Baca tak hadis dia? Cik Zai susah dia, dia nak cari susah sebab dia tak bawa buku. Kak Zah kat mana? Kak Ram, kat mana Kak Ram? Kat mana hadis dia? Kejap ya. Muka surat 404. Muka surat apa? Oh. Bab 58. Kita dah bincang hadis tu. Ya, okey. Jadi dalam bab itu menunjukkan bahawa semua jenis air kencing adalah najis. Hadis riwayat Abu Hurairah. Okey, kemudian dia kata tadi kan, kalaupun tadi Imam Ibn Arabi kata para ulama membiarkan orang ramai menggunakan air kencing sebagai ubat. Air kencing unta bukan air kencing manusia Air kencing unta sebagai ubat. Dan mereka membenarkan jual beli air kencing unta tu kan. Hal ini bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi dia sikap ulama yang tidak mengingkari dan hanya mendiamkan tidak boleh dijadikan dalil tentang bolehnya memanfaatkan air kencing haiwan itu. Ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, sebab tu dia kata lemah pendapat itu. Kerana apa? Ada lagi hadis daripada Abu Hurairah tadi kan yang muka surat 404 bab 58 menunjukkan bahawa segala jenis air kencing adalah najis. Jadi Ibn Arabi berkata pendapat yang menganggap air kencing unta itu suci berkata mana ni? Air kencing unta itu suci berdalil dengan hadis ini. Hanya saja pendapat tersebut boleh dibantah dengan menegaskan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada mereka meminumnya untuk pengobatan sahaja. Jadi sekarang tadi kita lihat gini ya. Pendapat Ibn Munzir dia kata hadis ini
kalau ada orang kata hadis ini hanya untuk oraniun dengan ukul, pendapat ini adalah salah. Itu bagi dia lah Ibn Munzir. Kemudian dia kata, tambahan pula para ulama pada waktu itu sampailah bagi saya sekarang ini tidak menghalang orang minum air kencing unta yang dijadikan sebagai penggunaannya untuk ubat-ubatan, untuk ubat. Namun Imam Ibn Hajar kata pendapat Ibn Munzir ini adalah pendapat yang lemah. Kerana bagi Imam Ibn Hajar, diamnya ulama bukan menunjukkan sucinya, air kencing itu. Sebab apa tadi kita ada hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat itu kata apa? Segala jenis air kencing adalah najis. Jadi ada dua pendapat. Kemudian masuk pada pendapat Ibn Munzir. Ibn Arabi. Ibn Al-Arabi, dia kata, dia kata dekat situ, pendapat yang menganggap air kencing unta itu suci berdalil dengan hadis ini. Jadi dia kata suci. Sebab apa? Berdalil kepada hadis yang sedang kita bincangkan ini. Cuma bagi dia, hal ini ialah untuk perubatan sahaja. Pendapat dia begitu. Hal ini untuk perubatan sahaja. Yang mana dia kata, sebab itu Nabi SAW memberikan izin kepada oraniun dan ukul untuk konsum air kencing unta tu tadi. Namun begitu, pendapat ini juga dibantah. Akan tetapi bantahan ini mendapat tanggapan bahawa pengobatan tidak termasuk dalam perkara darurat. Ada kata perubatan ni bukan perkara yang darurat. Dengan dalil bahawa berubat itu sendiri hukumnya tidak wajib. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wajib dapat membolehkan perkara yang diharamkan? Berubat ni tak wajib ke? Kenapa dia kata tak wajib? Habis jadi dia kata tak wajib. Oh, dekat bawah tu ada lagi dalil. Oh, kat bawah. Okey, baca dekat bawah. Okey, anggapan bahawa berubat bukan perkara yang darurat itu pun tidak dapat diterima. Jadi kalau ada orang kata berubat ni bukanlah perkara yang wajib, bukan perkara darurat, pendapat ini tidak boleh kita terima pakai. Kerana apa? Imam Ibn Hajar kata begini, pengobatan termasuk kondisi yang darurat. Jadi sekarang kita sakit. Kita sakit, kita makan Panadol. Takkanlah kita sihat-sihat nak makan Panadol. Betul tak? Kalau orang sihat, dia makan Panadol lah, itu masalah. Dia tak ada dalam keadaan yang memerlukan untuk dia makan ubat tu kan. Baik, sekarang air kencing unta pun begitu juga. Kalau kita sihat, takkan kita nak minum. Sekarang ni sakit, sebab itu dia minum. Maka ini kita panggil ia sebagai darurat. Dan jika, sebab badan kita beza-beza ada orang dia makan Panadol tak load, kan? Ada orang, aku makan satu biji dia terus sihat. Ada orang makan berbiji-biji sakit aja. Maknanya badan kita beza-beza. Ada orang dia minum kencing unta 1 jam pun tak baik-baik. Betul tak? Tapi ada orang dia minum 1 cawan je. Aku baik minum air kencing unta ni. Tak mahu. Nanti kan dia kencing balik. Dia kena makan balik. Taklah, kita lihat keadaannya begitulah badan orang berbeza-beza. Jadi obat pun begitu. Ada orang dia selesa, maknanya badan dia okey dengan satu obat ini, ada orang dia tidak. Jadi maka dia kata di sini, dia katakan apabila pengobatan termasuk kondisi yang darurat, terutama apabila yang mengutarakannya adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi sekarang siapa yang suruh minum air kencing unta tu? Rasulullah. Orang yang ada kredibiliti kan? Takkan bedek lah Nabi ni suruh kita minum air kencing unta. Ada tak diorang cakap gitu? Tak ada.
Tak ada kata gitu sebab apa yang suruh tu adalah Nabi. Lainlah kalau yang suruh tu Sakinah Sabtu kan. Kalau saya kata, cik sakit perut cik, minum air kencing unta cik, baik perut cik. Mesti cik fikir 2-3 kali. Betul sikit ni. Ya ke ni dah pandai so aku minum air kencing unta pula. Tiba-tiba aku jadi unta, leceh pula. Dia jadi macam tu kan. Sekarang yang cakap ini yang suruh ialah Nabi SAW. Maka sebab itu kita lihat hal ini datangnya daripada orang yang ada credibility, yang kata-katanya dipercayai. Bukan orang sebarangan. Baik, jadi kata apa yang dibolehkan pada saat-saat darurat, maka penggunaan sarananya tidak dapat dinyatakan haram. Jadi satu perkara yang kita gunakan di saat darurat, kita tak kata hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 119 dalam surah Al-An'am. Allah kata bu, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilai. Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan yang terpaksa. Maka dia kata ayat tersebut menerangkan bahawa seseorang berada dalam keadaan terpaksa iaitu darurat boleh memakan sesuatu yang diharamkan seperti makan bangkai bagi orang yang terpaksa. Wallahu a'lam. Maknanya di sini kalau hal itu terpaksa, contoh makan babi haram kan? Kalau kita sesat dalam hutan tak boleh keluar, hutannya tebal sangat, nampak seekor babi tu. Sedapnya lah buat panggang sate ya. Habis sekarang macam mana? Nak biarkan dia jalan ke nak bunuh? Nak bunuh pula, nak sembelih. Nak sembelih apa ni? Apa babi? Ya, babi tu nak cakap babi tu lupa. Hinzir, tak boleh sebut babi je. Alah, apa salahnya sebut babi? Dan nama dia babi. Hinzir tu bahasa Arab. Oh, hinzir lembut sikit je. Oh, alah. Okay. Ada orang sensitif. Siapa sensitif kat sini? Tak boleh sebut babi. Tak boleh sebut babi. Kasar ya. Boleh lah. Tu kan bahasa Melayu. Dah memang nama dia itu. Oh macam ini Pontianak tak boleh panggil Pontianak Kena panggil Mina Rockers Kalau pocong tak boleh panggil pocong, panggil gula-gula. Gula-gula. Sebab dia ikat gitu. Jadi bahasanya lembut sikit. Betul tak Kak Zah? Betul. Kak Zah kata betul. Kita panggil gula-gula. Okey. Panggil nyok-nyok. Allahu Akbar. Ya. Sikit. Dia sensitif lah. Dia sensitif. Okay. Apa pun tak apalah sebut babi ke hinzir ke tak kisahlah. Janganlah marah kalau orang sebut babi. Dah memang nama dia babi. Macam mana? Dah memang bahasa Melayu je gitu kan. Ba'alik baya. Ba'alik baya. Ba'alik baya bahasa Jawi. Okey sekarang. Maknanya, okey baliklah jangan sebut pasal itu. Maknanya perkara asalnya ialah haram. Tapi bila dalam keadaan darurat yang haram itu dia jadi haram ke tidak? Tidak. Sama tadi Imam Ibn Hajar jelaskan tentang air kencing unta tu. Kalaupun kita sekarang nak berpegang pendapat pendapat yang kata air kencing unta itu najis. Tapi kalau orang sakit, kita tak kata najis. Sebab dia dalam keadaan darurat. Okey? Ya. Kalau ada alternatif lain, kita ambil alternatif lain terlebih dahulu. Dia begitu. Okay, apa pun. Kalau ada alternatif lain, kita ambil alternatif lain. Dia tak semestinya, kencing unta, sebab ubat ni ada banyak kan. Kita tak kata, kencing unta ni saja yang boleh sembuhkan. Saya tak nafikan sebab saya ada baca banyak medicine, jurnal medicine yang menunjukkan bahawa air kencing unta ni anti-cancer. Sebab tu lah.
Ya, anti cancer, anti apa lagi? Dia ada lagi lah dia punya ni kan. Kegunaannya daripada sudut medical tu ada, telah dibuat kajiannya. Okey. Yes, mereka buat unta. Sama ada unta kecil, unta yang besar. Dia ada peringkat-peringkatnya lah. Dah dibuat kajian. Cuma itulah kita kata gini sekarang. Kalau ada alternatif lain yang lebih bersih bagi kita lah kan. Yang lebih mudah, kenapa kita tak nak ambil yang lebih mudah itu? Ah. So maknanya sekarang ni, maybe ini adalah alternatif yang terakhir. Ataupun kita sekarang duduk di tempat yang mana kencing unta bukan kita punya norm untuk kita minum kan. Tapi mungkin di Saudi ya. Di tempat yang ada penternakan unta ya. Yes, badan diorang pun mungkin sesuai kan, sebab itu tempat mereka tinggal dan mudah untuk mereka dapatkan. Jadi bagi saya kalau mereka nak gunakan ia sebagai ubat, bagi penyakit mereka atas saranan medikal dan sebagainya, boleh saja. Sedangkan hadis Nabi itu ada menyatakan hal yang sedemikian. Cuma kalau kita yang jauh-jauh ni lah, kalau kita rasa nak pergi sana semata-mata nak minum air kencing unta tu, janganlah dulu ya. Usahalah cari yang lain terlebih dahulu. Okey. Baik, seterusnya kita lihat tadi pendapat siapa? Ibn al-Arabi. Okey, pendapat Ibn al-Arabi. Yang mana telah dijelaskan tadi tentang darurat, makan bangkai itu contohnya asalnya haram, tapi kerana dalam keadaan darurat maka ia jadi tidak haram. Pernyataan Ibn al-Arabi, kita masuk pada perenggan berikutnya. Pernyataan Ibn al-Arabi, perihal sesuatu yang haram tidak dibolehkan kecuali untuk perkara yang wajib, tidak dapat diterima. Okey, sesuatu yang haram tidak dibolehkan kecuali untuk perkara yang wajib, tidak dapat diterima. Sekarang ini Ibn Arabi dia ada satu pendapat. Dia kata sesuatu yang haram kita tak boleh buat kecuali untuk perkara yang wajib. Sebab apa tadi dia kata berubat itu tak wajib kan? Itu pada pendapat dia lah. Tapi punya Imam Ibn Hajar dah betulkan pendapat itu, dah murnikan pendapatnya. Sekarang ini kita nak berikan contoh untuk menolak pendapat dia. Yang dia kata kalau perkara itu haram, kita nak buat juga tak boleh melainkan untuk perkara yang wajib. Baik, contohnya kita kata gini, berbuka pada siang hari di bulan Ramadan hukumnya haram. Okey, hukumnya haram. Tetapi dibolehkan untuk sesuatu yang jaiz. Maknanya yang boleh. Seperti berpergian, orang yang musafir. Musafir ni wajib ke tidak? Tak, saya tanya, musafir ni hukumnya apa? Wajib ke, sunnah ke, harus ke apa? Sekarang ni bulan Ramadan, saya tanya. Tiba-tiba nak travel pergi Turki. Tapi musafir. Tapi tu musafir. Sekarang kita kata musafir tu, kita nak buka, boleh ke tak? Boleh. Haram ke tak? Musafir tu haram ke tak? Tak haram. Kalau kita pegang pada pendapat Ibn Arabi tak boleh. Sebab bagi dia, yes, musafir tu tak wajib. Jadi kalau kita buka pada waktu tu, jadi haram bagi dia. Pendapat Ibn Arabi begitu. Sebab tu di sini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia betulkan. Dia kata, tak semua perkara itu boleh kita apply. Contoh sekarang, perkara buka puasa di siang Ramadan, asalnya hukumnya adalah haram. Tapi, bila kita pergi musafir, kita boleh buka. Hatta saya kata, pada masa peperangan, Nabi SAW kata, siapa nak buka, buka. Siapa nak teruskan, teruskan. Maknanya di situ menunjukkan perkara tu bukanlah perkara yang kata, oh mesti die-die mesti puasa. Atau macam tu kan, die-die mesti mati-mati kena puasa. Mesti puasa, tak boleh. Padahal tekak dah kering, travel 13 jam kan, dalam kapal terbang, dia ni tahu, dehydration tahu. Yes, kering tahu, tak boleh. Saya tak boleh, saya mesti nak minum air banyak. Pergi toilet lah. Sebab kita kering. Bayangkan kalau kita puasa, boleh menyebabkan kesihatan terjejas.
Walaupun kita kata tak wajib pun untuk kita ni buka puasa tu, maknanya sukatilah ikut badan masing-masing. Namun dalam keadaan yang begini kita kata, hukum yang jaiz, walaupun ia bukan satu perkara yang wajib, masih lagi boleh untuk perkara yang asalnya haram. Okey? Jadi maka sebab itu di sini pendapat Ibn Al-Arabi yang di awalnya tu tadi kita tolak. Adapun komentar lain yang mengatakan apabila air kencing unta itu najis, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membolehkan mereka berubat dengannya. Jadi ada pendapat lain kata kalaulah betul air kencing unta tu najis, tentu Nabi pertama sekali akan kata jangan minum air kencing unta tu kan najis. Nabi akan larang. Takkan Nabi nak suruh orang Islam tau ni, sebab orang ni dah masuk Islam jangan lupa. Orang Islam makan benda yang najis. Pasti sebab Nabi ni dia amat menjaga kan dari sudut makanan halal dan haram. Maka pernyataan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha." Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan begini. Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan ataupun satu bentuk kita nak dapatkan obat ni kan pada umat aku pada sesuatu yang dia haramkan atas mereka. Jadi obat boleh tapi dia mesti hal yang suci. Sekarang ini Nabi suruh minum air kencing unta. Maka sebab tu para ulama kata air kencing unta tu suci. Sehingga mereka mengkiaskan dengan binatang-binatang yang halal dimakan. Tapi dengan tujuan lah ya, dengan tujuan bukan nak minum macam buat minum teh. Kan? Itu masalah pula nanti tiba-tiba petang-petang nak cacah biskut. Ya Allah. Sekejap lah, minum dulu. Kadang-kadang masyarakat kita ni kan, bila kita kata itu Nabi suruh, dia bukan main lagi tau. Dia beramal tanpa ilmu. Mentang-mentang, Nabi suruh apa kita minum? Dia pergi minum sekendak hati dia. Ya Allah. Kan betul tak? Sunnah, orang kata sunnah kan, Nabi suruh kan, sunnah kan. Itulah. Tak belajar syarah, tak masuk kelas Ustazah Sakinah tu. Tak gurau je. Tak masuk kelas Ustazah Sakinah tu. Dia macam, ni Nabi suruh apa, kalau benda tu najis takkan Nabi nak suruh minum. Minum. Pakak-pakak semua minum. Ya Allah, ya Tuhan. Kan maknanya benda tu salah, kan cara salah pengamalan kan. Jadi sebab tu kena cakap lah jangan buat minum cecah biskut tu pula. Tiba-tiba sunnah, minuman sunnah. Kita buat paket-paket. Letak air panas minum. Apa? Dia cakap. Dia jadi masalah tak macam tu kan? Ya. Ada. Dia bukan buat apa, maknanya dia pergi sana, dia minum ramai-ramai satu rombongan minum air kencing unta tu. Saya nampak video, ada video ambil pergi umrah, satu rombongan travel tu pergi ladang unta minum kencing unta tu. Saya tak bohong, pergi cari dekat YouTube. I think ada lagi lah, tak tahu dia dah delete ke tak. Tapi bukan Singaporean lah. Masalah yang kita nampak kan, dia kata apa, ini sunnah, minum. Nampak, maaf kata, betapa jahilnya kita beramal dengan sunnah. Jangan sebut. Jangan sebut daripada mana. Kita jangan sebut daripada mana. Yang penting kita kata, tadi sebab soalannya ada tak? Ada. Nampak tak? Kita, kalau saya jadi ahli rombongan tu, saya kata, kalau saya lah ahli rombongan tu kan, korang dah kenapa? Tu kita lah. Takkan kita nak join kan, minum air kencing unta tu kan. Maknanya, kalaulah kita memang tak ada keperluan tu, kenapa kita mesti nak minum? Sebab kalau betul sakit, minumlah, silakan minum. Cuma itulah, dos dia tak tahu berapa. Itu masih lagi diperselisihkan lah di kalangan para doktor lah, yang betul-betul doktor kan. Dos dia berapa banyak nak minum, itu mereka tak buat perbincangan lagi. Sebab kita nak minum apa-apa pun, kita nak makan apa ubat, dia mesti ada kaedah dos dia kan. Kita makan Panadol satu hari, tak lebih daripada tu. Maknanya itu masih lagi dalam pertimbangan dan perbincangan di kalangan saintis. Berapa dosnya yang sebenarnya yang boleh betul-betul menyembuhkan penyakit orang tu.
Tapi memang ada, bila mereka kaji air kencing tu memang adalah apa tu, kata bahan-bahan pada air kencing tu kan, ingredients saya nak cakap yang ada pada air kencing tu penyebab sembuh kepada penyakit-penyakit tertentu. Memang ada kajian menyebutkan begitu. Bersih. Yes. Bersih. Kemudian dia simpan air dia kan dekat dia punya ham kan. Itu mungkin antara sebabnya lah. Kenapa air kencingnya pun mungkin dia tak sebagaimana air kencing binatang yang lain. Okey? Baik. Seterusnya kita lihat di sini. Hadis yang tadi kita baru baca, innallaha lam yaj'al shifaa ummati fi ma harrama 'alaiha. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Salamah yang mana nanti akan disebutkan jalur periwayatan lainnya dalam kitab minuman, dalam kitab minuman lah, yakni dalam pembahasan buku ini selanjutnya insya-Allah. Sedangkan penyataan bahawa najis itu haram sehingga tidak boleh bagi kita untuk berobat dengannya kerana sebenarnya ia bukanlah obat. Jawapannya adalah hadis ini juga dapat diberlakukan dalam kondisi normal. Adapun dalam kondisi terpaksa, hukumnya tidak menjadi haram lagi, iaitu boleh. Seperti halnya hukum memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Ini masih lagi lah kita kata kalau dalam terpaksa, okey. Kalau normal itu terpulanglah pada diri masing-masing lah kan. Tapi kalau saya lah, pendapat saya, tak seharusnya lah kita ambil pada pendapat yang darurat itu lebih cantik. Baik, demikian juga tidak dapat dibantah sabda Nabi SAW tentang khamar. Khamar ini apa? Arak. Okay. Iaitu ketika Nabi SAW ditanya tentang hukum menjadikannya sebagai obat, maka Nabi kata, innaha laisat bidawa, innaha da'un. Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi arak itu adalah penyakit. Ini larangan Nabi. Okey, sebab tadi Nabi kata tentang kencing unta boleh minum bila kita sakit. Sekarang kalau arak boleh minum bila sakit? Tak boleh. Ini hadisnya. Okay, kita ada hadis yang jelas Nabi sebutkan begitu. Baik, dia bagi contoh begini. Sebab pengharaman ini khusus untuk arak dan minuman memabukkan lainnya. Perbezaan antara minuman yang memabukkan dan najis-najis lainnya adalah, apa beza antara kita minum arak dengan minum air kencing unta? Okay, dia kata gini. Dalam kondisi normal dikenakan hukuman had, iaitu hukuman hudud. Ini disebat. Berbeza dengan barang najis lainnya. Alasannya, meneguk minuman yang memabukkan akan menimbulkan banyak kerosakan. Alasan lainnya lagi, kerana orang-orang jahiliah dahulu berkeyakinan bahawa arak itu adalah obat. Lalu Islam datang menghapuskan keyakinan tersebut. Arak ni ubat untuk apa? Ada masalah, minum arak, nak hilangkan stres. Bagi mereka itu ubat. Oh, ada limit je. Itu alkohol ataupun arak? Arak beza, alkohol beza. Dia yang penting, dia memabukkan ataupun tidak? Okey. Dia ada kondisi. Macam cakap, macam tapai. Dia ada dia punya ni lah kan. Maknanya kalau bahan dia lebih daripada berapa persen, saya tak ingat lah berapa persen. Dia ada berapa persen tu. Berapa? Tak ingat ada berapa persen lah gitu kan. Dia kalau lebih bahan tu kan, dia tak boleh. Sebab kita kan kita dilarang untuk yang diperap kan. Macam tuak semua kan tak boleh kan. Sebab tu kan boleh memabukkan kan. Macam anggur kita perap lama-lama kan. Jadi air tak boleh minum lah. Lama-lama itu kan. Ribena boleh minum, tak masalah. Masalahnya air yang kita perap kan buat untuk ni. Makin lama je kan makin ni kan. Makin dia ni buat mabuk sebagainya kan. Inilah sebab-sebabnya. Tapi kalau air kencing unta, kalau minum kena had tak? Kena hudud? Taklah. Ada tak? Awak minum air kencing unta kena sebat?
Tak ada. Itu tak ada hukumnya. Okey, beza dengan khamar. Beza dengan khamar. Okey, baik. Ada pun terkait dengan saya dah baca terkait dengan air kencing unta, Ibnul Munzir meriwayatkan dari Ibn Abbas secara marfu' bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi abwalil ibili shifaan lidzaribati butunuhum." Sesungguhnya air kencing unta itu dapat menyembuhkan orang-orang yang mengalami kerosakan lambung. Lambung maknanya perut. Okay, jadi ada masalah perut, ada masalah perut, boleh minum air kencing unta. Jadi ini ada hadisnya lah disebutkan. Makna az-zarab di sini adalah kerosakan pada perut. Oleh kerana itu, tidak boleh dikiaskan antara sesuatu yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis sebagai obat dengan sesuatu yang jelas-jelas disebutkan bukan obat. Jadi tak boleh kita nak kiaskan kencing unta dengan arak tadi. Okay, sebab tadi arak tadi Nabi kata apa? Ia bukan obat. Sekarang kita ada hadis daripada Nabi yang kata kencing unta itu adalah obat. Kan? So dia dua perkara yang berbeza. Baik, dengan cara ini iaitu semua dalil yang ada pun dapat digabungkan dan kandungannya dapat diamalkan. Yang mana semua hadis-hadis tadi, ya. Semua hadis-hadis tadi kita dapat gabungkan dan kita dapat amalkan. Maknanya senang kita buat macam ini. Macam mana nak buat ringkasan? Macam mana nak buat ringkasan? Wais. Wais. Tak pergi incredible hug. Okey, buat macam ni. Kita dah selesai ya bincang tentang kencing unta dah selesai. Mak tak cantik lah. Tak boleh lah. Okey, air kencing unta suci. Boleh minum? Boleh. Okay. Cuma kita kata di sini, ia dalam keadaan tujuannya untuk perubatan. Okay, daripada hukum yang awal ini kan, para ulama mengkiaskan bahawa setiap haiwan yang halal dimakan, air kencingnya juga adalah halal, suci. Jadi ringkas je lah dia punya, apa ni kita kata, ringkasannya gini je sebenarnya. Tadi bincang-bincang tu untuk melihat kepada pendapat-pendapat yang berbeza. Okay, so kita pegang gitulah, air kencing unta suci untuk tujuan perubatan. Tapi kalau tak ada sakit pun actually boleh minum lah. Cuma tak digalakkan lah kan. Kerana hadis sendiri menunjukkan orangnya sakit. Okay, kita pegang sedemikian. Jadi sebab itu kalau kita jumpa ada ulama kata boleh minum kencing kuda ke apa kan, maka mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka jadikan ia sebagai kias, okay, untuk hadis yang kita dah bincangkan ataupun kita kata hadis oraniun itu tadi. Okey.
Ni dekat nota kaki di bawah tu dia ada letakkan tentang kesimpulan pada semua hukum yang telah dibincangkan tadi. Tidak ada perbezaan pendapat antara dalil-dalil yang dimuatkan bab di atas. Pendapat yang benar adalah air kencing haiwan yang dimakan dagingnya seperti unta dan haiwan lainnya itu suci. Okey, seterusnya kita ada perkataan falamma sahhu. Jadi setelah orang Niun dan Ukal ni minum air kencing unta tersebut, mereka pun sembuh. Tapi ingat ya, mereka bukan minum air kencing unta semata-mata, tapi dia minum susu juga. Okey, jadi minum susu dan kencing unta, mereka jadi sihat. Di sini ada kalimah yang terbuang dan asumsinya adalah fasharibu min abwaliha wa albaniha falamma sahhu. Maka mereka pun meminum air kencing dan susu unta. Setelah sembuh, Allah saya. Sakit balik. Okey, setelah sembuh. Baik, kalimat yang terbuang ini dicantumkan pada riwayat Abu Raja, sedangkan dalam riwayat Wuhaib terdapat tambahan lafaz wasaminu. Okey, kita ada perkataan wasaminu dan mereka pun menjadi gemuk. Sekejap je gemuk. Cuma kan kita tak tahu berapa lama dia makan tu. Tak disebutkan berapa lama masanya. Tapi yang kita faham asalnya daripada kurus kering, perut yang membusung kerana lapar, kulitnya yang warna kuning. Kan setelah mereka minum susu unta dan kencing unta itu mereka sembuh. Dan ada pendapat yang kata badan mereka jadi berisilah. Maknanya gemuk tu maksud kita sekarang ialah dia sihat. Kan? Maknanya taklah kurus kering macam dulu mereka sakit. Jadi dalam riwayat Al-Ismaili dari hadis Thabit tertera lafaz wa raja'at ilaihim alwanuhum. Warna kulit mereka pun kembali seperti sedia kala. Maknanya sihatlah, sembuh. Badan pun berisi, kulit pun dah jadi normal kan kerana mengikut kepada apa yang Nabi SAW sarankan kepada mereka itu. Namun bila mereka dah sembuh ni mereka buatlah onar. Ada onar yang dibuat. Apa mereka buat? Perkataan seterusnya. Wastaqun na'am. Mereka membawa pergi unta-unta itu. Mungkin kita baguslah unta Nabi ni kan. Kita minum air kencingnya, kita minum susunya, kita jadi sihat dan kuat. Ini macam tagline Milo je. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Kita jadi sihat dan kuat. Kita pun pergi curi lah. Dia curi unta tu. Bawa balik. Apa dia? Ya, sabar dulu. Satu-satu. Satu-satu. Kita sabarnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Belum sampai lagi tu. Okey, perkataan tadi kan. Mereka membawa pergi unta-unta itu di antara turutan-turutan katanya istaqa adalah as-sawqi yang bererti berjalan dengan kencang. Jadi, perkataan faja al-khabar, sampailah berita. Pada riwayat Wuhaib dari Ayub tertera lafaz as-sarikh. Jadi bila mereka bawa lari unta tu, mereka bunuh juga pengembala unta Nabi SAW. Dan bila mereka dah bawa lari unta tu, datanglah kabar. Jadi sekarang kita kena ingat tempat ni di luar kota Madinah. Jadi dia lari, pengembala unta yang selamat ni lari balik ke Madinah dalam keadaan yang teriak beritahu situasi yang telah berlaku dekat ladang unta tu. Maka dia kata ni orang yang berteriak. Kata ini dibaca dengan huruf kha dengan wazan fa'il yang sama maknanya dengan wazan fa'il. Dan artinya dia berteriak untuk memberitahukan apa yang telah terjadi terhadap mereka. Orang yang berteriak ini adalah salah seorang pengembala sebagaimana yang dijelaskan pada hadis sahih dalam sahih Abu Awana dari riwayat Muawiyah bin Qurrah dari Anas. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis senada dengan lafaz
faqatalu ahadar ra'iyaini wa ja'a al-akhar qad jazi'a faqala qad qatalu sahibi wa dhahabu bil ibil. Maknanya lalu mereka membunuh salah seorang dari dua pengembala. Maknanya kita faham dalam situasi itu ada dua orang. Okey, pengembala yang ada di ladang tersebut. Lantas pengembala yang satunya iaitu yang selamat datang dalam kondisi ketakutan seraya berseru, mereka telah membunuh temanku dan membawa lari unta-unta. Dia kata gitu kan. Nama pengembala Nabi yang terbunuh adalah Yasar. Jadi yang meninggal, maknanya yang mati, yang dibunuh tu namanya Yasar. Diawali dengan huruf ya, lalu huruf sin yang tidak ditasydidkan. Dan demikian yang disebutkan oleh Ibn Ishaq dalam kitabnya Al-Maghazi. At-Tabrani meriwayatkan secara mausul dengan sanad sahih dari hadis Salamah bin Al-Aqwa. Dia berkata, Nabi SAW mempunyai seorang hamba sahaya bernama Yasar. Ibn Ishaq menambah yang beliau peroleh dalam peperangan Bani Tha'labah. Salamah berkata, ketika melihat Yasar dapat mengerjakan solat dengan baik, Nabi memerdekakannya dan menugaskannya untuk mengembala unta-unta betina milik Nabi yang terdapat di kawasan Harrah. Kebetulan orang itu dia memang bermukim di tempat tersebut. Kemudian Salamah menyebutkan kisah kaum Uraniyun yang telah membunuh Yasar tersebut. Jadi yang terbunuh dalam kes ini namanya Yasar. Yang seorang lagi tak tahu namanya siapa. Okey, terkait dengan hal ini saya belum mendapatkan nama pengembala yang datang membawa berita tersebut. Jadi yang seorang lagi kawan yang selamat ni wallahu a'lam namanya. Akan tetapi sepertinya dia adalah pengembala unta zakat. Sebab hari itu kita bincang ada dua jenis unta kan? Unta milik Nabi, unta zakat. Jadi setiap unta ni ada pengembalanya yang tersendiri. Yasar dia jaga unta betina milik Nabi SAW. Yang selamat ini dia jaga unta milik zakat. Okey, tapi sekarang yang jelas yang kita faham daripada teks ini, kita tak tahu siapa nama pengembala unta zakat tu. Yang kita tahu ialah Yasar kerana itu ada riwayat-riwayat daripada At-Tabrani tadi dan juga Imam Ibn Ishaq. Baik, tidak ada perbezaan dalam riwayat-riwayat Al-Bukhari bahawa yang terbunuh adalah pengembala unta milik Nabi SAW dan bahawa yang terbunuh hanya satu orang. Demikian juga halnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hanya saja pada riwayat Abdullah Aziz bin Suhaib dari Anas tertera lafaz thumma malu 'ala ar-ru'ati faqataluhum. Ya, kemudian mereka menyerang para pengembala dan membunuh mereka. Yakni tercantum dalam bentuk jamak. Okay, bila kita baca hadis yang atas ini kan, dia menggunakan perkataan mereka. Mereka terbunuh. Para pengembala tu terbunuh. Menunjukkan lebih daripada satu. Jadi di sini kata apa? Ini adalah riwayat Imam Ibn Hibban dari riwayat Yahya bin Sa'id dari Anas. Terkait dengan para pengembala tersebut, jadi untuk kita bincangkan tentang yang faqataluhum, perkataan yang menunjukkan ada ramai yang terbunuh, terdapat dua kemungkinan. Okay, sebagaimana penjelasan berikut ini. Pertama, ada kemungkinan unta zakat tersebut digembalakan oleh beberapa orang pengembala. Sebab tu tadi guna perkataan ramai. Okay, mereka terbunuh. Lalu sebahagian mereka dibunuh. Termasuk pengembala unta Nabi SAW. Dalam hal ini, sebahagian perawi hanya menyebutkan pengembala Rasulullah SAW sahaja dan sebahagian yang lain mencantumkan pengembala lain yang terbunuh. Jadi ini pendapat yang pertama. Dia kata pengembala Nabi memang satu, tapi pengembala zakat tu ada ramai. Okay, bila terbunuh tu sebahagian daripada pengembala unta zakat terbunuh bersama dengan Yasar tadi. Maka sebab itu dalam riwayat lain kata faqataluhum, mereka membunuh ramai pengembala unta. Yang kedua kita lihat begini, kemungkinan lainnya bahawa sebahagian perawi hanya menyampaikan makna hadis sehingga dia menuturkannya secara majazi dalam bentuk jamak. Maknanya orang cerita, orang kalau cerita kadang-kadang kan nampak macam ramai, dia cerita
dengar macam semua pengembala tu kena bunuh. Ada di situ macam tengah dia guna perkataan dia kan. Kemungkinan hal ini lebih kuat sebab tidak seorang pun dari para penulis buku-buku tentang Al-Maghazi iaitu sejarah peperangan Nabi yang menyebutkan pengembala lain yang terbunuh selain Yasar. Wallahu a'lam. Jadi yang bagi saya yang lebih kuat ialah hanya satu orang saja yang terbunuh. Riwayat yang menyebutkan ada ramai itu adalah riwayat yang disampaikan secara majazi. Maknanya disampaikan secara makna ketika dia menceritakan hadis tersebut ataupun kisah tersebut. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sampai sini, boleh? Nak sambung lagi? Tak apa. Okay. Tak apalah jujur. Tak apa. Sampai sini je sudah. Dah 11.30 dah ganti kan. Panjanglah. Okey, sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.